Ini bab menyabitkan hisab. Menyabitkan itu maksudnya bab membuktikan adanya hisab. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dihisab pada hari kiamat nanti, dia akan disiksa. Maka saya bertanya, kata Aisyah, bukankah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Faqala laysa dhakil hisab. Tadi dia baca zakat dalam kitab dia, mungkin lagu itulah, tetapi yang lebih tepatnya zaki, mengambil kira Aisyah yang bertanya itu. Nabi SAW kata, itu bukan hisab sebenar. Innama zaki al-'ard, itu cuma pembentangan, itu cuma tunjuk sahaja. Man nuqishal hisaba yaumal qiyamah udziba, orang yang dipertikaikan hisabnya, perkiraan terhadapnya pada hari kiamat nanti, udziba, dialah yang disiksa. Dengan sanad satu lagi serupa juga hadis itu, maknanya dengan hadis sebelum ini, walaupun lafaznya tidak sama. Itulah maksud Imam Muslim mengatakan nahwahu. Seterusnya Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah lagi, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada siapa pun yang dihisab melainkan dia akan binasa. Saya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah berfirman, bukankah Allah berfirman, hisaban yasira, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Itulah maksud dianya, orang-orang yang diberikan kitab melalui tangan kanannya, dia akan dihisab dengan mudah. Qala, kata Nabi SAW, itu hanya tunjuk ataupun pembentangan sahaja. Walakin man nuqishal hisaba halaka, tetapi maksud yang saya maksudkan disiksa tadi, orang yang dipertikaikan, disoal banyak tentang amalan dia tu, itulah yang binasa. Dengan sanad satu lagi, Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah juga, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, man nuqishal hisaba halaka, orang yang dipertikaikan, dipersoalkan, banyak berlaku soal jawab di sekitar amalan dia tu, halaka, dia binasa. Thumma dzakara bimithli hadithi Abi Yunus, kemudian perawi menyebutkan sama seperti lafaz hadis Yunus. Bila dia kata mithli, mana lafaz hadis Yunus yang tersebut sebelum ini. Apa ni, hadis Abi Yunus yang telah tersebut sebelum ini, mana lafaz dia tu sama, cuma bahagian ni saja yang berbeza. Man nuqishal hisab halaka. Adapun hadis Abu Yunus tadi, dia lain lafaz dia, laisa ahadun yuhasabu illa halaka, begitu. Ini tidak, ini lagu ni.
Ini bab perintah supaya berbaik sangka terhadap Allah Ta'ala pada ketika hendak mati, pada ketika dekat nak mati. Imam Muslim dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW 3 hari sebelum wafat baginda. Baginda bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka terhadap Allah. Dengan sanad satu lagi seperti juga hadisnya, lafaznya sama, mithlahu, dia kata. Itu menunjukkan samalah lafaz dia. Seterusnya dengan sanad yang lain, Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafat baginda bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka terhadap Allah Azza wa Jalla. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir lagi, katanya, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap orang hamba akan dibangkit atas keadaan, atas amalan yang dia mati, atas amalan yang dia mati itu. Dengan sanad satu lagi super tu juga hadisnya, lafaznya, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini berdasarkan riwayat Abu Bakar bin Nafi'. Dia tidak kata sami'tu Nabi, bukan begitu, tapi dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja bezanya, yang lain-lain serupa semua. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahawa Abdullah bin Umar, jadi Hamzah tu anak Abdullah bin Umar lah, dia riwayat daripada ayah dia, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah hendak mengazab atau menyiksa sesuatu kaum, azab itu akan menimpa man kana fihim, semua orang yang berada di kalangan mereka. Thumma bu'ithu ala a'malihim, kemudian mereka dibangkitkan atas amalan masing-masing, yakni mengikut atau sesuai dengan amalan masing-masing. Yani bab ni menyabitkan, membuktikan adanya hisab. Saya rasa kita ni bukan mati gitu saja, bukan bangkit saja di mahsyar, tapi ada pula perhitungan, orang panggil hisab. Dan disitulah akan nyata sifat Allah sari'ul hisab. Sari'ul hisab, Allah maha cepat mengira segala-galanya, semetak, dalam masa yang semetak selesai kira, boleh tahu orang ni sebanyak mana kebaikannya, orang ni sebanyak mana kejahatannya, dan apa balasannya. Boleh tahu semetak, tahu berlaku, selesai. Dan akan dinyatakan supaya kita tidak berasa, manusia tidak berasa dizalimi, tidak berasa dizalimi. Depan-depan semua orang boleh tahu. Kalau dia buat nyaya kat orang dia buat nyaya tu pun ada situ. Dia sendiri buat nyaya orang tu dengan apa, semua ada, semua boleh tengok. Dengan suratan amalannya, dengan gambarannya, gambarnya, kalau tengok gambar ada. Lepas tu ada kira-kira pula, dia buat setara ni jadi lagu mana, nak kira setara mana kesalahan dia, kejahatan dia. Dengan sebab mati satu orang manusia ni, apa telah berlaku kepada keluarga dia, anak isteri dia, anak cucu dia, ada nyabit dengan orang tu. Lepas tu setara mana nak hukum? Tak ada, kita nak kira dah tu.
Allah Subhanahu Taala kira berlaku. Selesai. Dia tahu mau buat gini-gini, kira. Dia tak boleh kata apa. Sebab apa? Memang betul kira-kira lagu tu lah kira-kiranya. Dia sepatutnya dapat gitulah. Kalau hak baik, baiklah. Kalau hak buruk, buruklah. Jadi benda ni pasti ada dalam Quran, dalam hadis ada. Tak percaya kepada hak ni tidak Islam. Tidak Islam. Orang Islam kena percaya kepada hak ni. Kalau kita kata dah Allah SWT tahu belakang dah, pada dia bubur dalam syurga selalulah, bubur dalam neraka selalulah, rakyat selalu keputusan. Tidak gitu. Dia tidak buat gitu. Sebab apa? Dia nak tunjuk belakang. Dia nak kata kepada dia, nak susuk, ni gambar ada, tunjuk. Nak susuk lagi, ni sekat ni, jari jemari dia, bulu-bulu roma dia kecek belakang, rakyat belakang. Hak dalam surah Yasin kata Tuhan tutup koci mulut. Hak lain boleh kecek belakang hari tu. Ni dia yang boleh kecek kan. Hak lain-lain semua tak boleh kecek. Kaki, tangan, hidung, mata tak boleh kecek belakang. Sesok boleh kecek belakang. Hak tu lah, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari kami kunci mulut manusia. Itu ada dalam Quran. Wa tukallimuna aydihim. Hak kecek tangan, kaki, gapo, kulit kecek juga. Royak dia nak katakan semua boleh kecek. Jadi semua jadi saksi. Semua jadi saksi. Kalau buat di satu tempat, bukan tubuh dia saja jadi saksi. Tiang, lampu, kipas, kau gapo-gapo ada, semua jadi saksi. Jadi Tuhan nak tunjuk, memang sungguhlah. Dia tak boleh nafi, tak boleh lari. Lagu mana nak lari? Gitu. Diri dia sendiri jadi saksi. Jadi begitulah keadaannya. Baik buruk pun jadi saksi belakang. Kalau Allah kebaik, jadi saksi juga untuk dia. Dia jadi saksi. Ni lah mata, ni lah sampai buta ke diri, sampai kelabu mata, buat ngaji misalnya, buat ngaji, buat baca kitab. Mulut ni lah buat ngaji Quran, buat ngajar, buat cakap benda-benda yang benar misalnya. Semua kecil. Semua kecil. Begitulah, baik buruk semua ada berlaku. Supaya apa? Supaya nyata keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak buat nyayang sikit pun kau orang. Dia dah tunjuk belakang. Kalau lagu ni balasan dia patutnya. Semua kata patut. Memang patut lagu tu. Lagu tu. Jadi ini akidah, termasuk dalam bab akidah. Tak tahu bila kita nak sapa sini, tapi akan sapa juga. Jadi kira-kira lah benda lain lah. Orang menega pagi tu jual tu juga. Ikutlah supermarket gapo, mana kira berapa banyak keluar, berapa banyak masuk, lagu mana kira, orang di sana dia kena bayar. Gitulah, semua ada kira-kira. Jadi kira-kira hak dalam dunia tu kecil-kecil berlaku. Kira-kira hak paling besarnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah hak ada dalam dunia tu pun kecil berlaku. Tersedut ayatlah mahkamah tinggi kau, mahkamah persekutuan kau, mahkamah antarabangsa gapo, kecil berlaku. Dia akan bertemu dengan mahkamah yang paling besar, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Semua ada dalam dunia ni, kira-kira gapo-gapo pun akan ada hak paling besar. Hak tu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di mahsyar nanti. Semua ni berlaku di mahsyar. Hak kita panggil pada mahsyar. Akan berlaku di situ. Benda ni. Sebelum pada tu dah. Sebelum pada tu dalam kubur ke apa dah. Tak sampai lagi. Situ masuk. Jadi ini termasuk dalam akidah. Kena terima. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Lagu mana dia nak kira, alat dia guna, kita tengok dalam dunia ni pun boleh tahu dah. Nak kira air, metal lain. Nak kira tambang, metal lain. Nak kira api, metal lain. Tapi semua boleh kira. Boleh tahu berapa banyak.
telah digunakan, meta minyak dan sebagainya. Manusia sudah buat belaka dah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak kira gapo tak boleh. Gapo? Semua dia boleh kira. Dan kiranya cepat pula. Tak ada lah hak bisa mengaji dalam dunia ilmu hisab, matematik, gapo tu memang penting sungguh. Hak tu dalam dunia pun. Saya rasa jumpalah dengan hak paling hebat. Kira-kira sari'ul hisab. Sari'ul hisab. Tuhan yang maha segera menghitung, mengira. Jadi nak cepat, kira ni nak cepat. Orang zaman ni pun kau cepat. Dengan mesin, pakai mesin cepat dah. Cepat pun tak boleh lawan Tuhan lagi. Sebab tidak sari'ul hisab lagi. Ada ayatnya untuk ketepatan apa-apa kena kira-kira cepat. Tuhan salah satu sifat dia, kira cepat. Sebab tu tak boleh nipu dia. Tak lagi, tak lepas kop mana-mana pun. Kalau nak kira alat, kita manusia yang ada macam-macam alat sebab tak boleh nak nipu dah. Tak boleh lepas dah. Lepas dia kan, dia boleh tunjuk sesak. Kita tak boleh kata dah. Macam mana boleh tahu ni alat dia ada. Kalau dia tunjuk alat, kita pun seksa. Kita tak boleh kata apa. Kita terima dah selama ni dalam dunia pun biasa klaim dah macam-macam alat. Nak ukur sesuatu tu, nak ukur hak ni, guna hak ni. Nak ukur hak ni, guna hak ni. Dia akan tunjuklah sehingga kita tak boleh kata gap. Tidak kata dia royak saja. Tak. Dia akan tunjuk ni bukti. Ni untuk menyatakan keadilannya. Jadi hak ni hak orang macam-macam meta tu untuk mengira lah. Untuk mengira supaya tidak terlepas satu pun yang kita guna. Semua boleh dikira belaka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kira lagi makan, minum, kesihatan, sihat apa ni, ada anak beranak, suka, semua kira belaka. Tanya belaka. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya tentang nikmat yang diberikan. Buat gapo? Ni kira sebanyak mana boleh dapat ni? Umur sekian-sekian, nikmat sebanyak mana? Kalau nak kira nak buat boleh sebanyak mana? Royak belaka terang. Tak boleh kata apa dah. Tak boleh kata apa dah pada ketika itu. Sebab itu akidah ini penting. Penting. Barulah kita takut. Barulah kita takut. Dan kita ingat berhadapan dengan hal ni. Berhadapan dengan hal ni. Kalau dalam dunia ni apa ni urusan keuangan gapo dia ada audit. Mari tu susah, tak lepas. Dia kira habis. Dia kira habis. Awak gimana? Awak ni gimana? Awak ni guna gapo? Sebanyak mana? Kira boleh. Jadi tak boleh tak lepas. Tu semua tu manusia belajar daripada sistem alam. Belajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam agama sudah royak dah benda ni. Sudah royak dah. Tak apalah. Jadi yang pertama riwayat daripada Aisyah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, siapa-siapa yang dihisap pada hari kiamat nanti kena seksa lah dia. Kalau hisap. Jadi Aisyah ni kan, dia anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri Rasulullah tu satu. Sahabat lagi, anak murid, bijak. Maknanya dia ingat Quran. Bukti daripada ni. Tidakkah Tuhan kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira? Mana hisab juga. Bila hisab tu mudah. Lepas tu buat apa yang kena seksa pula? Orang-orang yang diberikan melalui tangan kanannya suratan amalan dia, tak adalah dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Lepas tu apa maknanya? Kalau hisab kena seksa, mudah ke apa lagu tu? Dia tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, laisa dzakil hisab. Itu hak kata untuk orang diberikan melalui tangan kanan tu, hak kata kira-kira yang mudah tu bukan kira hak sebenar tu. Hak saya maksud kira hak sebenar ni baru kena seksa. Hak tu kira ambil nama pada nama saja, memenuhi syarat saja, supaya orang kena lalu ke siratal mustaqim, supaya orang kena lalu sirat tu, daripada apa ni mahsyar tu nak pergi ke syurga tu kena lalu kot tu. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua orang kena lalu kot tu belaka. Tak kira baik kau tak baik, dia akan lalu kot tu. Cumanya hak beriman, hak baik, hak banyak amal soleh, dia
tak akan terganggu apa-apa lah perjalanannya dia, mudah lah. Jadi hak ni hisap tu dari segi kena-kena berlaku. Kena berlaku. Jadi hak lagu tadi tu bukan hisap nama dia, itu cuma pembentangan, tunjuk saja. Ini tu tunjuk saja. Hak lagu tu, hak saya maksudkan di sini hisap ni makna soal jawab. Banyak soal jawab, banyak pertikaikan. Kata gini, kata gini. Hak lagu tu. Jadi dengan sebab itu Nabi SAW penjelaskan maksud dia husiba itu manuqisha al-hisab, orang yang akan dipertikaikan, disoal banyak hisab dia tu, buku dia tu, catatan amalan dia tu, pada hari kiamat hak tu hak diseksa. Adapun orang yang ditunjuk saja, inilah suratan amalan kamu, inilah. Kalau nak tengok kan, kita lah nak tengok, sekadar nak bui saja. Kalau tak bui pun tak apa, sekadar nak bui sebagai bukti. Kita pergi beli apa-apa, dia bui bil tu, tak tengok-tengok bil, ambil bubuh gitu. Tapi kalau kita syok, kita tengok, hak ni buat apa 10 riyal pula ni, hak ni buat apa 1, ni buat apa 2 pula ni, saya ambil sok je dah benda tu. Kalau banyak soal gitu kena. Tapi kalau tidak soal, sekadar bui, memang bui tu. Tapi dah moga tak ada gapo, selesai. Gitu. Jadi bui tu bui belakang. Kalau kita masuklah tempat jual apa ni, beli belah yang besar, dia ada belakang. Dia tak kira beli sikit banyak kan, ada lah resip dia tu, dia bui belakang. Jadi ada hak bermasalah, ada hak tidak bermasalah. Jadi hak taksirnya cara tu, kalau banyak soal tu, lekatlah, kita kata lekat situ. Sudah kita serupa dengan kalau kita kata nak pergi keluar negara lah, nak melepasi kastan dia tu, ada yang tengok dia mesti kena ada belakang pasport tu. Tu cok habis cerita, ambil syarat lah. Tapi kalau banyak soal, pasport palsu kau gapo kau dah bawa barang hak tidak dibenarkan dan macam-macam lagi yang salah. Banyak cerita, banyak soal jawab. Bila banyak soal jawab tu, itu tanda tak molek lah tu, tanda akan diseksa. Macam mana? Ulama-ulama kata ada 2 cara. Satunya seksa tu kena tahan tu sendiri tu, dah kena soal jawab tu sendiri seksa tu, pada dah tu. Orang duk kelih belakang. Kita lambat lepas seorang lepas pergi, kita duduk situ sakak situ soal. Soal tu kalau soal molek tak apa, kita kata. Soal dengan jerkah kata, dengan tengking kata, dengan macam-macam, tak kenali lagu tu. Itulah maksud dia je. Soal banyak. Satu. Yang keduanya, seksa masuk neraka dululah. Itu maksud seksa tu. Sebabnya lepas hisap gapo tu, nak pergi sama ada ke syurga atau neraka, 2 tu. Jadi makna kalau ada masalah tak lepas, kena seksa mana? Bukan seksa di pada masyarakat dah, selesai dah. Seksa dalam neraka pula. Pada masyarakat tu seksa ada dah, selama mana dah hak tu. Hak ni bila kira tak boleh, tak lepas. Bila tak lepas tu kan kena kira lagu mana seksa ni, kena masuk neraka. Masuk neraka. Ada yang Allah SWT ampunkan, memang kira juga, soal juga, tapi dia ampunkan, selesai, tak masuk neraka. Ada yang tidak ampun, tak boleh, kena masuk neraka dulu. Kena masuk neraka lah. Begitulah keadaannya. Begitulah keadaan. Tak ubah keadaannya kita ni. Kalau nak buat contoh lah, serupa dengan orang sakit, pergi jumpa dengan doktor, cek Allah banyaknya penyakit, tak boleh kelik ni, kena masuk wad ni. Masuk wad ni. Dia kata gitu. Kalau masuk wad muja, kita kata ni tidak lagu tu lah, masuk neraka dulu. Tak boleh.
Ni tak boleh maaf, tak boleh kelik dah ni, kena pegang lah. Kena pegang. Jadi kena pegang tu kak masalah lagi. Nak boleh kau siar tu, nak boleh kau siar belakang penyakit tu, boleh tubik lama kal dah. Tak kena gaya mati ni gitu, mati ni gitu. Jadi hak ni pun begitu jugalah. Ada kalanya masuk dalam neraka tu lama, ada kalanya sebentar, lepas tu boleh tubik. Sebab apa? Sebab nak masuk syurga tak boleh. Syurga tempat suci, tempat mulia. Orang-orang yang berdosa, banyak dosa, dia hina, dia kotor, dia tidak sesuai dengan syurga. Jadi kena pergi bersih dulu. Kena pergi bersih dulu, barulah layak masuk syurga. Nak masuk dengan kotor begitu tak boleh. Dengan kotor begitu tak boleh. Dalam keadaan hina begitu tak boleh. Tidak sesuai dengan syurga. Itu sebabnya masuk dalam neraka kalau hak Islam lah. Nak cuci-cuci masuk dalam syurga. Kalau hak tidak Islam juga lah. Hak jahat-jahat banyak sangat tu, kejahatan dia tu lama lah, boleh jadi kekal dalam neraka. Gitulah keadaannya. Jadi itulah maksud di sebalik itsbatul hisab dan yang apa ni kita baca dalam hadis tadi. Jadi Aisyah tu muskil. Apa? Dalam Quran kata fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mudah sangat. Kalau mudah tu apa yang jadi kena seksa? Tidak mudah lah, tu beratlah. Di raya hisab ni ada dua bentuk. Satu hisab memenuhi syarat saja, pada nama saja. Hak lagi soal. Soal pertikai kot tu, pertikai kot ni. Hak tu hak kena seksa sebenarnya. Adapun hisab tu memang syarat dia kena dah tu ke mana-mana pun. Tapi ada juga orang yang dalam hadis disebutkan tanpa hisab masuk dalam syurga. Tanpa hisab tu tak kena hisab. Tanpa hisab, para nabi, para rasul, syuhada, orang-orang soleh yang ada dalam hadis sebut sifat-sifat dia begini, sangat tinggi sifat tawakalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu. Hak tu masuk syurga tanpa hisab. Lepas tu Nabi SAW rakyat dalam hadis Muslim ni, kita sudah jumpa dah dulu. Setiap orang hak tu hak masuk syurga tanpa hisab tu, dia boleh bagi syafaat kepada 70,000 yang lain pula, yang mana mereka itu dapat masuk syurga tanpa hisab juga. Bukan Nabi tu, bukan Nabi, orang biasa, tapi mereka boleh bagi syafaat setiap orang 70,000. Hak 70,000 tu tanpa hisab juga. Kalau kita boleh masuk dalam hak tu, menguji benar dah. Takut tak termasuk dalam hak tu. Kalau kena hisab tu, hisab mudah tak apa dah juga. Tapi ada kemungkinan dalam hadis disebutkan masuk syurga tanpa hisab, bighairi hisab, tanpa hisab. Hak tanpa hisab tu kira-kiranya Nabi SAW sudah ada bagi gambaran dah lah. Orang-orang lagu mana. Begitulah. Baiklah, habis itu kita pergi kepada al-amri bi husnil zan billahi ta'ala indal maut. Perintah supaya kita berbaik sangka, jangan suka buruk ke Tuhan, kena suka baik ke Tuhan, terutamanya dekat nak mati. Dekat nak mati. Inilah pesanan Nabi SAW. Dan dia pesan tu, kata Jabir, 3 hari sebelum dia nak mati. Dia sendiri nak mati, dia pesan 3 hari sebelum dia nak mati. Ini maknanya akhir benar dah lah. Dan beginilah sepatutnya orang Islam tu, jiwa dia. Dia nak ayat, dia sendiri pun lagu tu lah juga. Dia sendiri pun lagu tu lah. Masa dia dah tu. Masa dia dah. Jadi orang-orang lain pun dia pesan gitu juga. Iaitu dia kata apa? Jangan sekali-kali seseorang daripada kamu mati. Kalau boleh tak, kita khabar lagi kan, sedar lagi, jangan mati melainkan dalam keadaan baik sangkanya terhadap Allah, dalam keadaan baik sangkanya terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ni dalam syarah Imam Nawawi dia sebut, qala al ulama, kata ulama, maksud yuhsinu dhann ni apa makna baik sangka terhadap Allah ni, ini adalah satu peringatan supaya kita jangan berputus asa. Itu nombor satu. Jangan berputus asa, jangan kecewa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita setengah kuras tara mana, kita kuras tara mana, jangan putus asa. Apalagi kalau kita sudah ada buat banyak dah juga, lagilah kalau hak tak ada apa pun, Allah SWT ni tidak nak belah mana. Kalau dia kena kita setengah-setengah perbuatan tu, kan dalam hadis ada sebut, sebelum pada ni kita sudah jumpa dah, perempuan tu pelacur, tapi dia setia tengok ke anjing. Anjing tu hina pada pandangan manusia, semua bangsa pun anggap gitu, tapi dia setia tengok anjing tu jelek-jelek, duduk sekitar telaga, nak masuk dalam telaga tak boleh, nak minum, dia cebok air bui, kerana tu masuk syurga. Sebab tu kata, sebab tu kita kena belajar dalam hadis-hadis ni. Orang tahu mana masuk syurga. Orang tu bunuh orang 100 orang, 99 dia tanya guru tu boleh ke dia taubat, dia bunuh orang sekian-sekian banyak kan, dalam hadis ni juga. Oh ya, tak boleh kalau lagu tu dia tak boleh dia bunuh sekarang, cukup 100. Dia tu pun bila dia tu nak pergi mati tu kau jalan, bila dia tanya pula tok guru yang lain, boleh ke dia bertaubat? Boleh. Tok guru boleh, Tuhan Maha Pengampun, tapi mu kena pergilah dalam satu suasana, mu kena pergi tempat orang-orang baik-baik sana, tinggal suasana yang jahat. Pergi, dia pun pergi dalam perjalanan tu mati tengah jalan, mati tengah jalan. Kira-kira dalam hadis sebut tu, kalau kira ukur dia lebih dekat alik hak jahat dia ni, tempat dia mari, nak banding dengan hak tempat dia nak pergi ni. Jadi dia mati tu tengah pun tidak tengah benar. Banyak alik ni malaikat eret pergi, Tuhan suruh eret pergi biar masuk lebih sejekat ke arah kebaikan itu. Jadi ukur-ukur tengok, dia dekat alik tu sejekat, Tuhan kira dia ahli syurga. Tengok setengah tu lah. Tapi dia kena sungguh hati lah. Taubat tu sungguh hati, tidak main-main. Tuhan saja yang boleh menilai keikhlasan kita, taubat kita. Orang lain tak boleh nak nilai, orang lain tak boleh. Yang macam mana dia boleh beri kepada orang tu setara tu, macam mana. Jadi gak kita kena kita kata tak anjing, bunuh orang seorang pun tak anjing. Anjing orang tak ada tu, ada pergi burung pati kau gapo pergi makan molek, pergi ikan kau gapo jaga molek, kita kesian. Tu pun kejadian Tuhan juga, nak tengok dah muka Tuhan bui kita, nak menikmati dunia Tuhan bui, segala apa dalam dunia ni untuk kita nak nikmatilah. Tapi kita jaga molek, tak apa. Boleh jadi ikan tu kalau duduk dalam laut mati lama dah. Dia makan kau besar, tapi buat dia duduk dengan kita tahan lama sikit dah. Kita susah juga kita boleh makan ke dia, duduk fikir ke dia tu. Jadi ada kebaikan dalam hati kita. Banyak lagi hak lain-lain, tak serusin lah. Hak tu, itu makna baik sangka ni. Tak serusin lah. Kita kena berasa tak apa, Tuhan ada, dia tahu, orang lain tak tahu pun dia tahu. Kalau dia ambil kira benda tadi tu, orang tadi tu teruk tu, dia boleh hapus masuk syurga. Bagaimana dengan kita? Ya, sikit sebanyak ada dalam juga, kita kata dia kena duduk situ. Dan ini menggalakkan kita menaruh harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dekat nak mati tu, kena menaruh harapan. Adapun pada ketika kita segar sebelum nak mati tu, kita kena banyak takut Tuhan. Takut Tuhan ni maknanya takut nak buat benda-benda maksiat. Kita segar kan, kita boleh buat, tak saya buat je, ingat Tuhan lah tak buat tu.
Kalau tidak nak terah juga minum arak apanya nampak gomo sama mahal gitu mau tu dah. Terah tak terah, tak jadi nak terah. Pasal apa? Ingat Tuhan, takut dia. Kalau nak kira orang lain pergi tempat pelacur sana sini pergi, kita pun telitah juga kan. Nak suka ria dalam dunia ni, lepas tu kita taubat lah. Kita kata tak buat, tak ada siapa peringkat taubat pun tak buat dulu lagi, takut ke dia. Tu molek lah tu. Semasa segar, ketika tidak dekat nak mati, kena takut Tuhan. Lebih banyak takut daripada harap. Lebih banyak takut daripada harap, waktu lebih molek. Sebab apa? Kita akan selamat. Kalau lebih banyak harap, lagu mana? Kita buat apa tak apa. Sebab kalau kita bertaubat, itu harapan pun. Dia maha pengampun, dia ampun itu dosa kita. Tak boleh lagu tu. Orang yang jadi sedap hati, yang boleh buat benda-benda gini ni, pasal dia harap kuat sangat. Dia rasa tak apa. Tuhan baik, Al-Barrur Rahim, Tuhan baik, Tuhan penyayang, Tuhan lembut, Tuhan mengganda-gandakan pahala, Tuhan macam-macam kita sebut, pengampun, penerima taubat. Jadi kita bertaubat, kita tak tahu, takut bila-bila duduk waktu mati situ, manusia ini akan dibangkitkan atas keadaan dia, amalan dia mati lagu mana. Jadi dengan sebab tu kita takut tu. Takutlah juga. Takut tu lah molek kena adanya. Ketika segar, ketika tidak nak mati, orang mukmin dikehendaki lebih banyak ada sifat takut kepada Tuhan. Tapi bila dia dekat nak mati, sakit, kadang-kadang dia tahu dah agak dah nak selama mana sangat. Kalau dia kena nyakit gini, tahu dah duk tengok berapa ramai dah. Ketika tu kena banyak harap, raja, kena banyak raja, yakni harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik sangka kepadanya, jangan buruk sangka. Kalau orang kafir kan dia buruk sangka, tak buruk sangka dia terhadap Allah ni kan, tak ada mati lagi dia buruk sangka dah. Dia buruk sangka lagu mana? Cuba tengok ramai kan saintis kan dah. Dia duduk berlawan dengan Tuhan tu sebenarnya. Dia duduk rebut kuasa Tuhan. Dia kira, dia fikir lagu tu, keseksa tu. Lepas tu susah mati belakang. Lepas seorang mati. Dia buat sesuatu penemuan, dia menemui, dapat mengatasi sesuatu masalah, sesuatu penyakit. Maknanya dia dapat merebut rahsia daripada Tuhan. Tuhan kalah situ. Duk berlawan dengan Tuhan sepanjang hayat. Duk berlawan dengan Tuhan. Lepas tu dalam keadaan takut. Takut lagu mana? Lu fikir, lagu mana kalau tahi bintang tu terbang mari kena bumi kita. Tahi bintang tu besar lagi pada buminya, kena bumi hancur lembu. Takutlah. Lu fikir lagu mana? Kita nak tembak lah kalau dia mari dah. Jadi cerdas selalu buat. Jadi sebanyak mana makan belanja, makan belanja tu nak tahan benda ni sebanyak mana, tak cara kita buat. Dia duduk berlawan dengan Tuhan, buruk sangka dengan Tuhan. Dia ingat mati ke nyakit ke gotu-gotu ini, Tuhan musuh, Tuhan benci kepada manusia. Dia tak faham. Inilah kekurangan orang kafir, kerugian jadi kafir. Keuntungan jadi Islam tak ada kita serah gitu. Kita serah Tuhan duduk jaga kita, tak siapa masa tak kena. Ya kalau nak kena tidak nanti tahi bintang, tepuh kereta aku mati dah. Tidak nanti tahi bintang, siapa masa kita ikutlah ke mana-mana pun kena mati juga. Lepas tu mati tak ada apa, bukan makna habis situ je. Perjalanan kita tu sedang menuju ke dekat dengan tepat. Apa ni tuju kita yang sebenarnya. Apa nak usi? Tak ada balah dengan Tuhan, tak ada berebut dengan dia. Nak rebut pustakat mana, tak boleh lawan dia. Jadi sebab itu jadi jiwa, sakit jiwa, dendam, nak marah apa tu. Sebab tu tak kena lagu tu. Bukan kita boleh selesai masalah hidup ni dengan bermusuh dengan Tuhan, buruk sangka terhadap Tuhan. Seseolahnya Tuhan nak sangat buat nyayo kau kita, macam-macam cara. Kita tak fikir selama mana ni bumi ni duduk selamat, siapa dia yang jaga.
Kita kah yang tidak berlaku tu? Macam-macam boleh berlaku. Tidak nanti tarik vital mari tepuh bumi lah. Hak sekeliling kita ni sebanyak mana kalau nak kira malapetaka, musibah yang boleh kena tapi tak kena. Tak kena. Siapa dia duduk jaga selama ni? Duduk beri makan jadi kenyang, sehat, suka, seronok dalam dunia. Siapa dia yang beri tenang gitu semua? Tak fikir tu. Pasal apa? Dia bermusuh dengan Tuhan. Itulah zaman sekarang ni, zaman ahli-ahli sains, zaman etis, tak mahu terima agama ni. Dia jadi fikir gitu. Ini satu kerugian besar kepada manusia dan menyebabkan jiwa manusia ni jadi kekosongan sangat, kosong sangat. Dan kalau dia nak mati, resah sangat, tak tahu nak pergi ke mana, nak jadi lagu mana, resah sangat. Tapi orang yang menaruh harapan kepada Allah, orang beriman, dia boleh menghadapinya dengan tenang. Sebab apa? Sebab dia menaruh harapan kepada Allah SWT. Hidup dia pun selamat. Sebab apa? Dia takut kepada Allah, tak terbuat benda-benda orang panggil dosa besar. Kalau ada berlaku pun, dia menaruh harapan. Tak apa, Tuhan raya dok sifat-sifat dia gini. Taubatlah. Taubatlah. Jadi Tuhan ni kita boleh harap bukan dekat nak mati saja. Sebelum nak mati perlu harap ke dia semua dah. Kena harap ke dia dah. Begitu. Jadi hak ni Nabi SAW kata jangan sekali-kali mati melainkan dalam keadaan baik sangka terhadap Allah. Baik sangka terhadap Allah tu, mana kita ingat Allah nak baik untuk kita, dia nak Allah kebaik semua untuk kita. Kita tengok orang sakit dalam dunia dengan hak sihat, mana ramai hak sihat, dia nak baik lah tu. Hak gila dengan hak waras dalam dunia ni, mana ramai hak waras. Ada seorang dua gila tu, dia nak suruh kita mikir je, nak suruh mikir je hak sebenarnya. Ada sikit sangat. Lepas tu hak lain banyak, berapa banyak lagi tu Allah kemolek. Kalau perlu kita ni kepada bimbingan dalam dunia ni, dia tidak lepas gitu saja. Letak pada kita dengan akal kita untuk menentukan baik buruk kita, masa depan kita. Dia hantar Nabi lagi, manusia seperti kita boleh ajar kita. Kalau lepas Nabi tak ada Nabi, atau orang-orang juru, orang baik, orang-orang soleh, orang-orang alim, dia dapat royak, adu kita royak gini. Dia atas pada dia beri kitab kepada kita baik, tu kita tidak baik tu hal. Apa nak musuh dengan lagu tu? Tapi kalau dah kafir ni, dia boleh jadi siapa setara tu. Dia boleh jadi, tak ada rugi siapa, dia sendiri juga yang rugi. Itulah malainya. Jadi sini nak royak dekat nak mati tu, jangan sekali-kali. Kita orang mukmin lah sepatutnya menaruh harapan kepada Allah. Sebab selama ni kita hidup sebagai mukmin ni banyak perkara dah kita ambil kira hak dia lah. Takkan dia kita kata tak meraih sikit pun kepada kita, tak ambil kira, takkan dia lagu tu dah. Orang setara tak ada teruk tu pun dia boleh maafkan. Dia kena duduk situ, barulah tenang. Kena ingat nak mati ni bukan makna nak mati masuk dalam kubur gelap gitu, seksa orang tinggal, tak ada dalam dunia dah. Menaruh harapan kepada Allah SWT, sangka baik lagu mana, dia royak kita akan dapat lebih baik lagi daripada hak dalam dunia. Kena percaya hak tu. Itulah makna iman. Situlah masa nak kejar hak tu lah. Jadi bila begitu tak ada usi. Mahsyar royak teruk lagu mana, ke royak juga ke hak selamat, hak tak ada gapo-gapo duduk di situ. Kita nak masuk dalam hak tu ya, kita duduk jaga di selama ni beragama ni. Setakat mana yang kita mampu kita buat, kita jaga hak tu. Nak dapat hak tu lah. Takkan dia tak ambil kira langsung, dia tak tahu hati kita. Siapa dia kita nak harap benda-benda lagu ni? Tak ada orang lain dah, dia je. Jadi sebab tu masa tu lah mari belakang lah. Mereka nak mati tu fikir macam-macam. Tak ada suruh fikir dalam dunia ni. Kalau nak fikir dunia pun dah anak nak tinggal ni, tak ada habis ngaji lah, baru nak ngaji lah, macam-macam lah. Pada mana lah nak tinggal dia, dia lah nak cara ke dia, bersama mana.
ketika dia ada, kuruh kekek anak dia tu dah. Ketika dia mati, lepas dia mati, gemuk metong pula anak dia. Boleh jadi seseorang ni kita tidak faham. Kadang-kadang orang tu, berapa ramai orang ada ayah jadi molek. Adalah, berjaya lah dia, muda. Kadang-kadang dengan sebab ada ayah tu, dia jadi dia naik muar, kata tak jadi apa, manja, tak jadi apa. Dengan sebab tak ada ayah tu, hidup dia lebih berdikari, dia jadi mikir. Itu hikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia nak nyaya, tak ada hikmat. Dia ada hikmat. Tapi kita kena ingat gitu, siapa dia boleh buat semua? Anak kita jadi mikir, jadi baik, jadi insaf, jadi motivasi kepada dia untuk buat, mengaji dengan bersungguh. Misalnya kita kata kerja bersungguh, dengan sebab mati tu. Jadi semua ni kita kena suka baik dengan Tuhan. Dia ada kan? Kita tak ada pun dia ada. Jadi kita tinggal ke dia lah. Gapo-gapo pun kerja kita, anak kita, siapa pun tinggal ke dia. Jadi benda ni kan dia sebut ni kan, kalau kita nak kira, tidak nanti tua, berapa ramai muda-muda mati. Hak muda-muda mati, siapa saja pun bila-bila masa boleh mati. Jadi kita orang mukmin, faedahnya, hasilnya, bertuahnya apa dia? Kita ada mikir benda lain. Ada Tuhan. Jadi Tuhan lah jaga, kita serah ke dia. Tapi kalau orang tidak percaya kepada Allah, susah dia. Dia nak tinggal ke siapa? Nak serah ke siapa? Dunia ni berjalan molek-molek, tak ada gapo. Siapa tak mati? Kita gapo? Nabi mati. Tak molek kan jalan dunia. Kehendak Allah begitu dah. Jalan sepatutnya dia kena teguh pergi. Begitulah. Jadi beberapa hadis ni lebih kurang itulah. Nak ceritanya dekat nak mati terutamanya. Kita kena baik sangka kepada Allah. Kemudian riwayat daripada Jabir lagi, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Dia mati lagu mana? Dia mati sebagai orang yang baik, dia akan bangkit dalam baik. Dalam baiklah. Tidak kata di sini mati atas keadaan dia. Keadaan dia tu adalah sikit sebanyak, dia lalai lekor sikit sebanyak, dia mati tengah duduk main badminton. Jadi bangkit saya main badminton lah. Mana bangkit gitu? Kalau lagu tu muja baru kalau lagu tu. Sedap kalau lagu tu. Tak, maksud sini mati atas keadaan dia tu, keadaan amalan dia secara umum. Dia ni orang baik atau jahat? Ketika dia mati tu mungkin dia tidak tengah buat jahat, tapi secara keseluruhan dia tu orang tahu dia sebagai gapo dia. Orang kata dia baik, kau jahat lagu tu. Dia bangkit sesuai dengan keadaan dia untuk menerima pembalasannya. Itu maksud di sini. Bukan bangkit kebetulan duduk main dengan anak-anak misalnya kerem, main kerem tu. Jadi bangkit saya main kerem juga. Bukan lagu tu. Mari mana pula keremnya. Benda-benda lagu tu hiburan kecil-kecil dia tak kira, keseluruhan. Dia kira keseluruhan. Hak baik, orang jahat pun ada ketikanya dia baik juga, ada ketikanya. Makan kebinatan dia tu baik, nampak lembut, nampak kesian, nampak kesian belah, nampak. Tak kira hak tu, hak keseluruhan. Tuhan akan kira hak atas amalan keseluruhan dia tu lah. Itu maksudnya di sini. Lepas tu riwayat daripada Ibnu Umar, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala nak menyiksa sesuatu kaum, siksaan dia tu, azab dia tu akan kena man kana fihim, semua ada sekali. Semua ada sekali. Kemudian mereka akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Jadi hak dalam dunia ni dia terikat dengan tu, tidak kata ada kelebihan. Ni waktu dia alim, dia tak kena virus ni. Ada, patut semua tulah juga. Ni waktu dia orang soleh, kuat ibadat, dia tak kena. Kalau lagu tu dah pakat jadi Islam takut. Sebab apa jadi Islam sihat? Tak ada jadi masalah. Tak kena menyakit. Islam lagu kalau lagu tu. Tak ada lah ujian. Ujian ni mana tak jelas. Tak ada nampak mana untung. Tak ada nampak mana. Lebih kurang ya. Di situlah letak iman, peranan iman.
Jadi kalau Tuhan nak menyeksa sesuatu kaum, dia boleh kena dalam bentuk penyakit kau, wabak kau. Kita tengok sahabat-sahabat berapa ramai orang mati kerana wabak di zaman dia mati. Itu hukum dunia, sunnatullah begitu. Orang berada di kawasan itu dia kenalah sebagai manusia, dia kena ikutlah dalam bentuk orang panggil serai negeri dia ke, mati, ataupun penyakit ke, ataupun macam-macam lagi, gempa bumi ke, ditelan bumi ke, seperti mana dalam hadis kemudian boleh berlaku. Jadi tidak kata hak kena tu mana kita boleh hukum semua sekali, tak boleh. Tidak begitu. Cara Islam tidak kira lagu tu. Dia tak boleh kira hak zahir tu. Akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing secara keseluruhan. Itu kira kebetulan. Tuhan tanda dia nak mati gitu. Di situ. Itu saja. Tak boleh kita tentukan. Kita kata ini tanda mati, tak boleh. Pasal kena tsunami misalnya. Dan mungkin dia duduk situ, dia baik, tak ada orang baik dah kau situ. Kalaulah kita kata dengan sebab adalah jahat, Tuhan bagi bala, pas semua jahat berlakon? Tidak. Kalau iya pun, kalau tidak pun saja Tuhan nak uji disebab nak mati dengan cara lagu tu. Tak boleh kita hukum kata dia gini-gini, tak boleh. Itu semua tidak menentukan dalam dunia. Kalau ia pun tidak semestinya semuanya orang tak molek. Jadi orang molek tu dia tidak akan bangkit sekali dengan orang tak molek tu, walaupun dia duduk dekat sebelah dia aja. Orang tu orang tak molek mati, bangkit esok sebagai orang tak molek. Hak ni orang molek padahal duduk dekat, berdempet dengan dia pun, dia tidak akan sama dari segi pembalasannya apabila bangkit esok. Kita kena percaya begitu. Orang mukmin, orang yang beriman, dia kena percaya begitulah. Jangan kira pukul umum gitu. Kita sudah baca tadi hak jilid seterusnya. Yang terakhir ni Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, tapi nampaknya tak ada. Sampai situ kita sekat itulah dulu malam ni. Wallahu a'lam.